Dia kata, Nabi SAW bersabda, Lailatul Dhaif, malam bagi tetamu adalah hak yang wajib. Malam ni malam hak mula-mula adalah hak yang wajib atas setiap Muslim. Maknanya orang Muslim kena menjadikan mengambil tetamu dia tu untuk malam tu. Sebab malam ni kritikal lah. Tu dia kata wajib. Sesiapa berada di halaman rumah orang Muslim itu, maka itu merupakan hutang atasnya jika dia menghendaki. Jika mahu dia boleh tuntut, dan jika mahu dia boleh tinggalkan. Maknanya kalau kita pergi, kita nak pihak ni dulu. Ana sebut dah dalam bab ni kena berhati-hatilah. Sebab tu dia kena tengok keadaan lah. Ni kita ambil ni dulu zaman Nabi. Mana kalau orang mari tetamu duduk depan halaman rumah kita, tak ajak naik, dikira kita butai dengan dia, dia boleh tuntut kalau dia nak tuntut dari segi hukum fiqh. Lepas tu lagu mana ni duk? Kalau orang mari buat lagu tu lagu mana? Duk dalam pagar kita. Kita ada kunci kita buat kan masuk. Dia masuk. Sebab itulah hak ni dia bukan suatu kewajipan yang mesti kita tuna, dia mengikut keadaan. Zaman dulu tak ada rumah penginapan, tak ada orang panggil hotel bajet 80 riyal, 50 riyal. Padahal di masjid 50 riyal pada. Tak ada. Lain ni kalau tak ada, dia boleh singgah mana-mana pun. Kalau orang mari kereta, dia boleh parking di kawasan depan masjid, selamat. Contoh misalnya dah. Contoh semua masjid Telipuk tu dah. Itu tempat orang parking itu tu. Dia boleh minta. Dia nak parking. Saya nak biasa. Moga dia kereta, dia boleh tidur dalam kereta, malah bersalah tu. Moga sampai pagi ada kerja lain. Dia pakai pergi parking itu. Mudah dengan ada pak bilik air, kamu Telipuk kan mudah. Dulu tak ada. Ni. Tu lah buat mari kita tak kena tidur naik atas rumah. Dengan tua-tua rumah dia aku. Benda-benda gitu lah mak bincang. Kecuali anak beranak kita. Anak beranak pun tengok juga. Dia benda-benda gini kena faham lah. Tapi sebab itulah orang panggil hak tetamu ni, dia sudah diperluahkan di zaman kita. Mana hak dia tu sudah ada alternatif lain. Misalnya hotel bajet. Dia boleh kata, kalau mari ramah siapa ada orang panggil homestay, kita kata memang tak ada masalah. Kalau tak ada hak tu boleh duduk je mana-mana pun selamat. Anak biasa. Kita pergi sebab salah pergi Allah buat salah nak itu hotel. Gua pergi siapa ngari apa esok. Gua kita jatuh belakang. Tidur lah kereta begitu. Meneru alik-alik. Lepas tu sana malam je tak. Nak makan-makan ni pukul 1-4 pagi pun mudah. Tak ada masalah. Di Syahalan ni. Sahab betul lah. Tak ada anak dulu pergi. Hak itu sih pakai tidur kereta gitu ya. Jimat dah 150 ya. Sebab apa? Gil tak. Kadang-kadang letak kita pergi paki di Petronas pun selamat. Cerah. Dulu tidak lagu tu. Sebab tu kata bila kita baca kitab klasik ni, kita kena tengok ulama ni dia panggil fiqh lah, fiqh hadis. Fiqhul hadis. Kalau kita amal hak ni secara harfiah ya tak? Secara literal ya tak? Dia ada risiko. Ada bahaya. Kita mari mana? Mari jauh ni. Kita naik atas rumah tu. Kelana tak wani nak buat gitu. Tak kena baca tidur ni. Tapi kokok mana pun bagaimana hadis ni dia lebih dari segi ruh semangat hadis ni, makna kita sebagai penduduk tempat ni kena ada dia punya tetamu tu. Misalnya kena ada guest house, molek betul dah tu ada lah itu. Sebab tu setengah-setengah masjid dia ada buat. Percuma ya. Orang panggil ruang yang utama dia kunci, dia ada ruang yang tetamu. Khusus boleh tidur situ, ada bata. Maknanya di nialik ni terbuka lah. Tapi kok mana selamat kalau dia tidur ramai-ramai tu, ada tempat buat air. Kalau sama-sama jatuh ni kita boleh duduk gitu ya, tak ada masalah. Itu pengalaman anak lah. Setengah masjid tu ada bilik yang homestay. Setengah masjid ada. Masjid London tu ada dua bilik atas tu dulu homestay kot. Kamu sendiri ada maknanya molek benar. Lepas tu kalau dia pergi murah sikit pun tak, orang akan pergi ke masjid, orang akan cari masjid ke mana pun. Jadi maknanya tercapai jugalah maksud untuk kemudahan tetamu tu buat masa sekarang. Tercapai juga Bila ni makna orang ni tak boleh tutup hutan dengan tuan rumah. tak boleh lah. Sebab dia ada pilih. Orang dia boleh tutup gitulah, pekat lah kita tu. Cuma isu dia sekarang ni tutup lagu mana? Lagi majlis agama dia kata saya tak ada peruntukan tu. Tak ada di bawah undang-undang tu, tak ada ke tu. Tapi nak ayatnya dalam konteks agama ni orang panggil dalam bab kemaslahatan lah. Kemaslahatan musafir tu. Jadi perkara ni kena faham lah.
Baik. Bab yang ke-315, jika kamu tidak diberi apa-apa. Oh. Ni bab tetamu lagi ni. Baik, cuba kita tengok hadis 745. An Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah innaka tab'athuna fananzilu biqaumin fala yaqruna fama tara fi dhalik faqala lana in nazaltum biqaumin fa umira lakum bima yanbaghi lid-dhayfi faqbalu fa in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqq ad-dhayf alladhi yanbaghi lahum. Daripada Uqbah bin Amir, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutuskan kami, lalu kami singgah di suatu kaum, tetapi mereka tidak jamu kami. Awak tak erti gitu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Lalu Nabi SAW bersabda kepada kami, jika kalian singgah di suatu kaum, lalu memperlakukan kalian dengan sesuatu yang seharusnya dilakukan kepada tamu, maka terimalah. Mana kalau dia layan molek, maka terimalah, boleh, itu hak kamu. Tetapi jika mereka tidak melakukan, mana tidak layan kamu, maka ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya mereka lakukan. Makna kita boleh tuntut. Nak tuntut lagu mana tu tak tahulah tu. Makna zaman tu kalau hukum Islam berjalan, dia boleh minta dengan pemerintah lah, seolah-olah begitulah. Makna dia ada hak dia. Hadis ini menunjukkan bahawa menjamu tamu merupakan kewajipan. Jika tuan rumah yang disinggahi tidak memberinya hak tamu, maka dibolehkan mengambil sendiri hak itu daripadanya. Hal ini berlaku jika sang tamu berada di suatu perkampungan dan tidak ada orang yang berkenan menjadikannya menjadi tuan rumah untuk dia, menjadikan dia sebagai tetamu lah. Tuan rumah tak ada sanggup buat begitu, sementara dia tidak menemukan jalan lain. Makna dia boleh tuntut. Dia boleh tuntut tu. Baik. Jadi hadis ni pun kena faham dalam konteks tadi lah. Kena faham dalam konteks tadi. Jangan faham secara literal gitu ya. Konteks tadi. Fiqh dia tu kena faham. Sebab tu kalau kita tengok dalam syarah ke, dia kata ketika berlaku zaman fasad, zaman orang tidak boleh dipercayai, banyak berlaku kemungkaran, hak ni tak boleh nak buat. Sebab tu bagi ana nampak, sebab ana sebut tadilah, sebab alternatif ada. Rumah tumpangi, bajet macam-macam di masjid boleh, enggak di RNR pun boleh berhenti, macam-macam. Bahkan sebenarnya kalau di stesen minyak pun ada musalla, boleh tidur. Nah, tak ada masalah. Nak beli gapo kedai situ lah selalu. Di stesen minyak tu ada kedai roti yang gapo, tak ada masalah. Alik baget dah sini. Dia ada go tu apa boleh panah tu. Tu maknanya tak ada masalah. Maggi boleh buat dah. Ada minyak segera, ada kap tu dah. Boleh lalu. Tak ada masalah sebenarnya. Tak timbul dah, tidak akan berlaku. Nak ada duit sekarang. Boleh kata hadis tak berlaku dah. Mana? Hadis zaman kita lah. Mana lagi dua-dua hadis ni. Maknanya dalam konteks zaman dulu lah. Zaman sekarang tak berlaku dah. Sebab apa? Sebabnya kita kata seorang tetamu tu sudah dapat hak dia sendiri dah. Tak ada masalah. Dulu tidak gini supaya kedai kopi pun tak ada dulu. Makna kalau orang tak boleh makan lapar dia. Tu maksud dia. Tak mampu macam mana? Hak tu dia kena rujuk. Tu pernah berlaku. Waktu maksud ana kalau berlaku kisah lagu tu, dia kena rujuk kepada orang kampung tu lah. Sebab tunya sebagai contoh lah ni pernah berlaku. Memang terbukti dia mari. Dia jumpa anak. Memang kita ada peruntukan masjid. Kita boleh kenal pasti orang ni sebenarnya boleh agak dia mari dengan kau dia royak. Kita beri. Kita beri. Kadang-kadang pernah ada kontak masjid Kelipuk. Orang kata mari sini, kita boleh lebih. Masjid Kelipuk ni dia ada sebulan tak silap ananya 1,000 kali 500 untuk sebulan. Dia peruntukan orang panggil Ibnu Sabil. Ada. Cuma Ustaz Mak kata, Sading dia tak boleh setiap kali orang minta kena beri, tak boleh kata. Kalau tu 5,000 tak cukup. Sebab ada setengah orang ni kata masjid tapi itu zaman Ustaz Mak ya. Mungkin tak ada. Kalau di masa Ustaz Mak kan. Inisiatif dia lah. Mungkin lah. Tapi kalau masjid Lundal ni kita ada. Kita pun beri. Kadang-kadang kalau misalnya kalau kita habis bajet, kita suruh dia rujuk pada majlis agama untuk bahagian Baitul Mal. Memang ada. Baitul Mal ni kan asnah itu. Tapi masalahnya dia gini. Ada setengah orang kita ambil kesempatan. Sebab tu pihak majlis agama pun kata tak boleh ada kita nak beri setiap orang minta gitu. Sebab tu dia nak pengesahan,
pengesahan tu berlaku kerana ramai orang menipu lah. Payah sebenarnya. Kita duk kata dak. Oh, sat masjid lagi. Habis masjid lagi. Enggak kalau 50 sat masjid. 40 masjid dah berapa dah? Benda-benda gitu payah, jadi susah sikit. Baik. Ana pun pernah kena tu. Masa ana ada center kelas mengaji dulu, mari minta kita tahu ya. Dia kata tak apa, saat dia ambil nombor telefon nak masuk akaun pakai ini. Tak apalah, biarlah. Dia sebenarnya kita boleh pahala pun. Dia nipu kita boleh pahala. Tak ada masalah pun. Dia nipu tu hadiah. Ana ambil lagi, melayani sendiri tetamu. Oh, ni tengok dia naik satu tahap. Sebab apa? Sebab tetamu ni dia dikaitkan dengan orang beriman. Nah, siapa dia beriman pada Allah dan Rasul kan? Dia memuliakanlah tetamu dia. Baik. Lepas tu tetamu ni, anda tak ingat kita bincang dah, tetamu ni ada kategori dia. Ada kategori tetamu hak ni tak dapat tidak kena itu hak anak beranak kita. Contoh kita duduk sini, anak beranak kita duduk jauh, kita kenal dia. Tokoh kita tak percaya dia, kita kenal dia mari waktu memang tak patut lah. Bahkan kita kata pergi duduk homestay lah. Waktu pun tak patut kalau rumah kita mampu. Tak molek gitu. Waktu memang lah. Mari setahun sekali ke. Oh tak. Aku kena tengok juga lah. Kena tengok juga. Kena mari kita tak bulan juga. Lama jenis anak beranak jenis tak apa cerdik lah mana. Serabut perut kita no. 1 bulan siapa lah no. Tak boleh, kena tengok keadaan. Sebab tu benda ni berdasar pada keadaan. Kenapa hal tu tidak mutlak ni. Masa anak ngaji berguru anak kata dah memang ni tidak mutlak, tengok keadaan. Ada setengah orang tu tak erti bahasa, ada itu bahasa Kelantan kita. Kena tengok keadaan. Tetapi kok mana asasnya ada kelebihan dalam agama. Dari segi pelaksanaan tengok keadaan. Kena fikirlah. Baik, kita masuk pula bab melayani sendiri tetamu. Dan kita kena ingat selagi Nabi sendiri pun Nabi tidak letak rumah dia. Nabi tak letak rumah dia. Sebab anda tengok dalam hadis tu, maknanya Nabi suruh sahabat dia, sebab rumah Nabi sempit. Tapi Nabi sebut siapa dia boleh besar rumah dia, orang ada kemampuan kan, sehingga orang mari, orang selesa duduk rumah dia untuk tetamu, waktu paling baik lah. Maknanya ke dia? Maknanya kita nak terima tetamu, dan tetamu pun dia kena tahu keadaan kita. Tu sebenarnya. Jangan kita kira kita saja. Tetamu cakap nak ambil gear dia. Tidak gitu. Kena tengok semua hadis ni. Bahkan Nabi kata antara rumah diberkati, rumah luah Nabi kata. Dalam kitab ni juga. Masuk rumah luah tu, ulama kata rumah yang bila dia buat, dia ambil kira lalu. Orang panggil bilik tetamu. Ana tengok beberapa ni sahabat ana pun ada. Dia khusus dia buat. Tetamu tu dia buat bilik pintu luar. Jadi kalau keluarga dia mari ke apa, mami tidak terganggu dia. Tu memang bagus. Tapi jangan orang tak terkali juga lagu tu pun. Jangan sebab kena dah naik kot bumbung. Dia tebuk tu main curi. Ada berlaku, mana tahulah masa anda jadi email jumpa berlaku apa-apa lagu tu. Sebab itulah bila kita nak amal hadis berkait tetamu ni kan, tengok keadaan. Baik, cuba kita tengok Melayu tetamu sendiri. Ni satu hadis dikemukakan di sini. An Abi Hazim qala sami'tu Sahl bin Sa'din anna Aba Usaid As-Sa'idi da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ursih wa kanat imra'atu khadimahum yawma'id wa hiya al-arus faqalat aw qala atadrun ma anfa'tu li Rasulillah ma anqa'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni contoh ni yang nama contoh anqa'tu ni, walaupun ni bukan ayat Quran tapi di segi sebut dia sama je, anqa. Nu mati bertemu qah tu, walaupun kita tak ambil tapi sebut dia, orang Arab sebut gitu. Jangan sebut anqa. Dia tak nyata dan nun tu. Orang panggil dia ni orang ngaji nun bertemu, nun mati bertemu dengan selain pada mim ba tu ikhfa, dia panggil ikhfa. Tapi tak ada dengung, cumanya qaf tu tak nyata, anqa tu ialah kita kata kalau dalam itu tu makna kena dengung lah. Tapi orang ni tidak dengung. Dia gini ikhfa ni maknanya kalau dengung tu dengung kita pergi kepada huruf ikhfa. Jadi hak ni tak ada dengung tapi gilah angqa. Jadi nun tu tak nyata. Nun tu jadi sam tak nyata. Angqa tu. Qaf nun tu tak nyata. Angqa tu cara baca dia. Jangan buat angqa. Tu lepek kita sebut gitu.
Tak, dia kena sebut gitu. Atadru ma anqa'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anqa'tu lahu tamaratin min al-lail fi nur, fi taurin. Daripada Abi Hazim dia kata, dia kata aku dengar Sahal bin Sa'ad bahawa Usaid As-Sa'idi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernikahan dia. Abu Usaid ni dia jemput Nabi lah. Nabi jadi tetamu dia dalam majlis perkahwinan dia. Di mana sementara tu kita jumpa di mana isteri Abu Usaid lah menjadi pelayan mereka. Pelayan para sahabat. Dia jadi jo kakak, isteri dia jo idam makan ni. Padahal dia adalah pengantin perempuan. Lalu ia berkata, apakah kalian tahu apa yang aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku memberi beliau pada malam hari beberapa butir kurma dalam bejana kecil. Gitu Jadi Nabi ni tetamu dia lah. Dia beri ke dia beberapa butir kurma dalam bejana kecil. Gapo dia nak ayat sini ya? Mempelai, cuba tengok kandungan di bawah. Mempelai wanita maknanya kita kata pun pengantin lah. Pengantin wanita boleh melayani para tamu undangan pernikahan jika dia menutup aurat dan aman daripada fitnah. Baik. Yang kedua, dibolehkan bagi seorang lelaki meminta bantuan kepada isterinya pada acara seperti ini dalam majlis kenduri, melayani para tetamu dan juga boleh minum minuman yang tidak memabukkan ketika dilangsungkan acara walimah itu. Dibolehkan mengutamakan para pembesar satu kaum dengan sesuatu istimewa ketika walimah. Jadi seolah-olahnya dia bui kepada Nabi ni, kita kata dalam bekah yang khusus lah. Walaupun kita kata kurma pun bui khusus bekah, tidak kata makan hak ramai-ramai dak. Hak ni gapo dia sebenarnya? Nak ayatnya kalau kita panggil dalam majlis tak apa, kita tok guru kita ke ataupun menteri besar kita buat dalam meja suku, tak jadi masalah. Hormat pada dia. Hormat pada tok guru. Kepala kambing tu udah suku hak lain meja lain tak ada, tak apa gitu. Tidak kata besar diri mata kau jadi wakil ayat ada meja lain. Tak, kita sebagai tuan rumah ni tapi kita sebagai pemimpin ni kalau kita boleh bertawaduk di situ lagi baik. Tapi tak salah sebenarnya, boleh. Boleh baik di sini jadi angkat tu saya tu maksudnya isteri kepada Usaid itu. Dia melayani Nabi dalam bentuk memberikan makanan dalam bekah yang khusus pada Nabi. Buahnya tamak ya, tapi khusus. Orang lain pakai ambil dalam bekah secara panggil buffet gitu lah. Ambil kotak gitu ya. Nabi tak khusus. Bekah pun comel sikit, bukan plastik karat ada. Jadi benda-benda gitu tak apa. Jangan kita kata besar diri jadi nampak ada kastada. Boleh tu. Boleh tu. Ni panjang tu kita bincang semula. Orang yang menyajikan makan kepada tamunya lalu mengerjakan solat. Lagu mana ni? Lagu mana ni? Kau ni mai ajak ni dok. Kau lagu mana? Kita bincang minggu depan lah ni. Kita bincang minggu depan. Rupanya ada kalau gitu. Makan dulu dah. Kita bincang minggu depan. Sebab orang kita ni habis benda mai ajak. Nabi nak pergi perang tak mai ajak nak. Tu kita kena bincang lah. Lagu mana? Sebab tu dia dalam agama kita ni ada satu istilah mana perbuatan yang diamal secara umum, perbuatan yang berlaku secara juz'iyah, secara kiki terpencil. 2-3 orang. Apa yang sahabat lain tidak pakat buat gini? Tu benda kita kena tengok lah. Okay, kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan ni lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.